salam perpaduan, salam sejahtera kepada semua murid SMK DSN, iaitu bersama dengan Cikgu Chiu dan Cikgu Sina, iaitu dalam program kelas ambulans sejarah pada setiap hari Selasa pukul 3 sampai pukul 4. Tajuk hari ini kita akan lebih fokus kepada K-BAT. Okay, what is K-BAT? You should know before you don't know. Let's go. So K-BAT nanti kita tengok satu persatu. What is K-BAT? Okay. So hari ini kita akan kongsi sedikit dan padat ringkas yang berkaitan dengan K-BAT. So kita kena tahu soalan K-BAT ini ada di mana-mana subjek anda. Di mana subjek subjek yang kamu belajar. Soalan K-BAT ada, tidak boleh lari. So kamu beruntung pada hari ini sebab kamu akan belajar ilmu K-BAT. Macam mana nak tackle soalan K-BAT ni? Dapat markah yang penuh. Let's go. Okay, ini definisi sedikit lah. K-BAT ini bermaksud definisi kemahiran berfikir aras tinggi. Iaitu menggunakan otak kita. Setiap manusia dikurniakan otak. Tetapi malangnya manusia sekarang lebih menggunakan emosi untuk melakukan sesuatu perkara. Yang ini kita tak nak. Dalam apa-apa juga, khususnya soalan K-BAT ini, jangan letak kosong. Jangan anda kata tak faham, tak nak buat, malas. Semua ini emosi. Tak boleh. No. Kita kena guna otak untuk jawab soalan K-BAT. So soalan K-BAT ni dia berkaitan dengan minda kita, minda kita untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan sesuatu masalah, guys. You should know this. Itu soalan K-BAT. Mungkin cikgu-cikgu kamu pernah kongsi, kamu sudah lupa. Cikgu kongsikan sekali lagi. K-BAT ni berkaitan dengan minda, yang apa skop dia, apa tujuan dia untuk menyelesaikan masalah. Nanti kita tengok. Okey, di manakah soalan K-BAT ini? Okey, guys, kalau kita pecahkan form 1 sampai form 3. Okey, kita pecahkan form 4 sampai form 5. Okey, guys, form 1 sampai form 3 kita ada berapa paper? Satu, kertas 1 dan kertas 2. Betul. Lepas tu kajian kes. Faham Kajian kes tahu kan? Semua cikgu dah minta kamu buat. Ini soalan K-BAT. Okey, kertas 1 objektif semua objektif. Okey, soalan K-BAT ini wujud di sini Kertas 2 ada struktur dan esei Struktur ada berapa? Ada 4. Esei ada 5, pilih 2. Okey, ini sebentar lalu. Dan soalan K-BAT ini berada di kertas 2 iaitu soalan struktur dan soalan esei, iaitu soalan D ataupun E. Nanti kita akan tengok So form 4 abang kakak SMK DSN, kertas 1 objektif seperti biasa. Kertas 2 ada dua bahagian bahagian A struktur 4 macam adik-adik juga. Lepas tu ada esei, guys. Lepas tu kajian kes tak termasuk dalam markah peperiksaan akhir tahun. Okey, tetapi form 1 sampai form 5, form 1 sampai form 3 markah kajian kes kamu akan termasuk dalam peperiksaan akhir tahun nanti Dan kakak form 4, abang form 5, kamu hanya diberikan band dan tidak termasuk dalam markah peperiksaan akhir tahun. Okey? Ini sebentar lalu So semua soalan K-BAT ini di kertas 2 di kertas 2. Kamu akan tengok di mana di soalan D sampai E. Okey? Jom kita tengok. Guys, you should know 5 finger motivation. 5 finger motivation Okey. Tangan ni tangan. So 5 finger motivation, 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5.
Five finger motivation ni dia ada 5 jari, dan apabila kamu nak buat soalan kebat, kamu kena tengok jari kamu. Let's go. What is the five finger answer? Okay, five finger answer is yang pertama isi. Kamu kena ada isi. Okay, you get it? Nombor 2, huraian. Nombor 3, huraian lanjutan. Nombor 4, contoh. Nombor 5, inference. Okay, ramai yang tak tahu inference dan huraian lanjutan. Okay, inference ialah small conclusion. Small conclusion from your point. You kena faham yang ni. Inference ialah small conclusion from your point. Nanti Cikgu Chiu akan tunjuk satu persatu. Jangan risau. Tadi saya tengok kawan-kawan kamu, apabila Cikgu Chiu tanya, apabila kamu lapar, kamu buat apa? Soalan kamu jawab sampai di mana? Jawab di bahagian isi dan huraian. Lepas tu kamu tidak ada huraian lanjutan, tak ada contoh, tak ada small conclusion from point. Kita tengok satu persatu. Let's go. Okay, ini contoh. Okay, tak perlu tengok, ini just contoh. Formula menjawab soalan. Okay. So, bila kamu lapar, apa yang kamu buat? Bila kamu lapar, apa yang kamu buat? Okey, yang ini contoh saja. Have a look saja. Okey. Yang ini Cikgu Chiu nak bagi. Bila kamu lapar, apa yang kamu buat? Okey, salah. Tak ni. Tak letak. Bila kamu lapar, apa yang kamu buat? Okey, contoh. Bila saya lapar, saya akan makan nasi ayam. Ini isi. Makan nasi ayam ke, makan tom yum ke tadi, makan aiskrim ke, makan apa-apa yang ada di dapur, pergi ke dapur masak, semua itu Cikgu Chiu bagi satu contoh, makan nasi ayam. Ini isi, you should answer it. Nombor 2, huraian. Macam mana huraian itu? Okey, huraian tu please start with the ha ini. Ha ini kerana. Ha ini kerana, kenapa you pilih nasi ayam? Kenapa you pilih aiskrim? Kenapa you pilih tom yum? Okey, ini jawapan Cikgu Chiu. Ha ini kerana nasi ayam boleh memberi tenaga kepada kita. Apabila kita makan nasi ayam, kita akan rasa bertenaga. Sebab apa dia? Sebab ada kalori, ada kekuatan. Okey, kita explain lagi. Huraian lanjutan. Explain more. Explain more. Okey, huraian lanjutan is explain more. Explain more. Kalau ada kawan-kawan yang tak boleh masuk, tolong maklum kepada Cikgu Chiu. Jangan malu. Okey, huraian lanjutan ni kamu kena guna oleh itu. Oleh itu. Kita mesti makan apabila lapar. Untuk mendapatkan kalori bagi menjalani kehidupan seharian. Guys, you should makan. Kalau you tak makan, you akan dapat gastrik. Kamu kena bagi contoh lagi. Nasi ayam apa? Contoh beli nasi ayam Cikgu Chiu. Cikgu Chiu jual nasi ayam. Contoh. Inference. Small conclusion. Okey. Sama ada kamu nak guna pendek kata, guys, ataupun pokoknya, ataupun tegasnya. Untuk inference, guys, saya tulis sekali lagi. Pendek kata, pendek kata, pokoknya dan tegasnya. You pilih mana-mana kamu rasa bagus untuk kamu. You pilih mana-mana rasa bagus untuk kamu. So, apabila saya lapar, saya akan pergi beli nasi ayam Cikgu Chiu. Inilah 5 fingers answer yang you should learn from here. Bersama Cikgu Chiu hari ini. Next. Okay, so ini soalan. Ni kamu kena tulis soalan kebat jawapan anda. Kena tulis dengan ayat. Dengan ayat. No point form guys. Soalan kebat tak ada point form. You kena tulis ayat seperti ini. Okay, kita pergi satu persatu. Okay. Okay. Cikgu Chiu pergi satu persatu. Apabila saya lapar, saya akan ini ialah apa dia? Ini ialah kepala ayat.
Kamu kena salin balik ayat kepala ayat. You should write it. You should answer it from the questions. Tetapi tidak ada markah, guys. Tapi you kena tulis. Apabila saya lapar, saya akan. Okay. So jawapan Cikgu Ciu ialah apa? Saya akan pergi beli nasi ayam. Ini isi guys. Ini ialah isi. Isi. Nampak di sini? Okey. Lepas tu Cikgu Ciu explain kenapa Cikgu Ciu pilih nasi ayam. Okey, Cikgu Ciu explain kenapa So Cikgu Ciu explain kenapa. Ini kerana nasi ayam memberi tenaga kepada badan kita. Yes, makan nasi ayam jadi ada tenaga. So itu huraian huraian guys. So kamu kena faham. Ini example yang paling mudah Cikgu Ciu bagi Example yang paling mudah. Lepas tu kita tengok lagi Kita tengok lagi huraian lanjutan Oleh itu kita mesti makan nasi ayam untuk mendapatkan kalori. Okey, bagi menjalani kehidupan seharian. Ini add-on explanation. Add-on explanation ataupun dipanggil apa? Yang warna hijau ni dipanggil huraian lanjutan guys. Huraian lanjutan. You explain. Dalam nasi ayam, dalam tom yum itu ada apa? Okey. Lepas tu kita bagi contoh. Kita bagi contoh. Contoh apa? Contoh kita bagi contoh. Okey, contohnya saya pergi beli nasi ayam Cikgu Ciu. Contohnya nasi ayam Cikgu Ciu yang kamu beli. Okey. So kamu teruskan lagi. Kita pergi yang warna purple boleh purple. Okey, purple boleh. Purple I think cannot Kita pergi ke warna kuning balik Pendek kata. Ini ialah inference Pendek kata inference. Bila saya lapar, saya akan beli nasi ayam Cikgu Ciu untuk apa? Untuk mengisi perut yang lapar. Itulah soalan yang komplit untuk kamu. Cikgu, berapa markah ni dapat? Guys, berapa markah? Okey, contoh Cikgu Ciu bagi 4 markah sini. 4 markah. Berapa markah Cikgu Ciu dapat di sini? Kalau 4 markah di sini. So, apabila 4 markah, okey, pergi beli nasi ayam 1 markah kamu dapat. Ini kerana nasi ayam memberi tenaga. Kamu dapat memberi tenaga 1 markah, 2 markah dah. Oleh itu kita mesti makan untuk mendapatkan kalori. Kamu hurai lagi. Tenaga itu ialah kalori. So 3 markah you dapat. Bagi menjalani kehidupan seharian. Kamu dapat lagi 1 markah. 4 markah dah. 4 markah. Saya pergi, contohnya, saya pergi beli nasi ayam Cikgu Ciu. 5 markah. Pendek kata, bila saya lapar, saya akan beli nasi ayam Cikgu Ciu untuk mengisi perut yang lapar. 6 markah. Kamu dah dapat 6 markah. Kalau soalan esei, ini soalan struktur Ini soalan struktur. Kalau 4 markah itu soalan struktur. Kalau soalan esei, ada 8 markah. Kalau ada 8 markah, kamu sudah dapat 6 markah. If you use the method 5 fingers answer. You get it Next. Okey, Cikgu Ciu dah call tadi Cikgu Ciu dah call minta izin Cikgu Zana from Seremban Jaya Okey. Ikhlas tapi high class bersama Cikgu Zana. So Cikgu Ciu ambil point dia sedikit. Okey, so kita kena tahu 5 fingers answer datang dari sini 5 fingers answer datang dari 5 perkara. Yang pertama isi Yang nombor 2 huraian lanjutan, contoh dan inference. Cikgu Ciu sudah kongsi tadi, kongsi bersama anda. So kita tengok. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara mengukurkan sistem persekutuan di negara kita? Okey, ini contoh saja So, sebenarnya sistem persekutuan ni untuk maklumat kalian, semua form 1 sampai form 5 ialah apa dia? Sekarang punya kerajaan Malaysia, is about Malaysia, okey? Is about Malaysia. So kita tengok,
Okay, I think saya kena stop. Okay, kita continue So persekutuan, sistem persekutuan ialah Malaysia kena ingat. So kita tengok kepada soalan Pada pendapat, okay, kita baca semula. Pembentukan sistem persekutuan di negara kita merupakan bukti sistem pentadbiran yang kukuh. Kita ada politik yang bagus di Malaysia politik Pada pendapat anda from your point review bagaimanakah cara mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita? Bagaimana nak bentuk Malaysia yang berjaya? Bagaimana? Okey, so contoh cikgu ambil menjalin hubungan dengan negara luar. Maksudnya berbaik-baik berbaik-baik dengan negara luar. Kenapa? Kenapa nak kena baik? Mewujudkan kerjasama. Kena ada kerjasama Okey, sebab dapat kerjasama. Kemudian kita hurai lagi kita hurai lagi. Apabila kita dapat kerjasama, kita dapat manfaat. What is manfaat? Kebaikan. Manfaat ialah kebaikan. Hasil kerjasama politik dan ini ialah ekonomi Okey, faham setakat ni? Contohnya, kita nak baik dengan siapa? Kita nak baik dengan negara China. Kita nak baik dengan negara China dan mengukuhkan hubungan dagangan. Of course two ways Kamu kena ingat China ni negara yang tip top negara yang sangat maju dalam bidang ekonomi. Okey, kesimpulannya kita tengok di sini dia guna kesimpulan Cikgu Chiu sarankan kamu guna pendek kata. Yang tadi Cikgu Chiu cakap tu. Pendek kata and then pokoknya one more thing. What is that? Tegasnya. So you pilih mana-mana yang ada 1, 2, 3. So you letak sini. Tegasnya. Hubungan diplomatik dengan negara luar dapat meningkatkan kemajuan negara kita. Of course, apabila kita berbaik dengan China, kita dapat meningkatkan pendapatan negara. You get it so far? Kalau you get it, tulis nombor 1 tulis nombor 1 di ruangan komen anda. Tulis sekarang tak apa. Nanti Cikgu Chiu tengok balik Okay, good. Next. Okay, Cikgu Chiu dah cakap tadi, soalan K4 ini kamu kena jawab dalam bentuk point bentuk point form. Terima kasih atas feedback faham K4 ni kamu kena soalan KBAT KBAT Soalan K4 ni kamu kena jawab dengan ayat. No point form please. No point form. Kalau kamu guna point form, Cikgu Chiu akan potong markah. Cikgu sejarah kamu akan potong markah. Tak boleh ini point form, tak boleh ini, tak boleh dash. No way. Guna bentuk macam ni untuk jawab soalan K4 dan soalan struktur dan esei Okey, tadi kita dah tahu, kita tengok satu persatu pula boleh Okey, jom. Okey. Cara mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita ialah ini ialah kepala ayat guys. Kamu kena salin Kamu kena salin yang ini. Kalau kamu tak salin, maksudnya kamu tak menjawab soalan kepala ayat. Kamu kena ada kepala ayat. Mana-mana juga. Bukan subjek sejarah juga. Subjek geografi ke, subjek bahasa Melayu ke, kamu kena jawab dengan mula ayat dengan kepala ayat. Ini warna kuning ini kepala ayat. Kemudian kita tengok kita tengok yang seterusnya, menjalin hubungan dengan negara luar. Ini isi kamu Ini isi kamu. You should know this I think you know already, right? Isi kamu. Lepas tu, ini kerana mewujudkan kerjasama politik dan ekonomi. Itu huraian anda So Cikgu Chiu guna warna biru boleh warna biru dapat sikit. Ini akan mewujudkan kerjasama politik dan ekonomi. Okey. So itu huraian. So kita tengok huraian lanjutan lagi. Oleh itu,
negara kita akan mendapat manfaat. Manfaat is what? Kebaikan daripada kerjasama tersebut. Contoh kita berbaik dengan siapa? Contoh kita berbaik dengan siapa? Contoh kita berbaik dengan China, betul tadi. Jawapan ya. China. Contoh hubungan negara China akan mengukuhkan hubungan dagangan negara kita. Kesimpulannya itu influence influence kita kena tengok hubungan diplomatik dengan negara luar dapat meningkatkan kemajuan negara kita. So you dah dapat 6 markah from the marks. So tolong practice bermula sekarang soalan kebat. So next, bagaimanakah kedaulatan negara kita boleh dikekalkan? Guys, ini soalan untuk kamu. Okay, so you jangan risau. Cikgu Ciu tak tidak ganas dan mesra meraihkan semua yang ada di sini. Okay, baik, Cikgu Ciu ajar bagaimanakah kedaulatan negara kita boleh dikekalkan. What is kedaulatan? What is kedaulatan, guys? Kedaulatan bermaksud ada kuasa pentadbir. Okey. Kuasa pentadbir yang merdeka. Yang merdeka tanpa campur tangan kuasa asing. Maksudnya negara kita ni merdeka lah tanpa campur tangan kuasa asing. Itu maksud kedaulatan. Faham? Daulat tuanku. Apa maksud daulat tuanku? Campur tangan kuasa asing. Apa maksud daulat tuanku? Okey, kita tengok satu persatu. Daulat tuanku. Kamu selalu kata daulat tuanku, tapi tak tahu. What is that? What is daulat tuanku? Daulat tuanku ialah mengiktiraf. Iktiraf. Kedudukan raja. Mengiktiraf kedudukan raja sebagai apa? Sebagai pentadbir di sesebuah mana? Di sesebuah negeri. Guys, okey, cikgu stop sekejap. Cikgu nak tanya anda. Guys, warga yang Cikgu Ciu sayang di sini. Saya nak tanya kamu, negeri Sembilan ni ada raja atau tak ada raja? Tulis, ada atau tak ada raja? Ada atau tak ada raja di negeri Sembilan? Okey, Kishan ini Dewan Raj ada Samu. Okey, semua kata ada kan? Okey. Panggil apa? Panggil raja ke, panggil sultan ke, panggil apa? Ada kan semua? Very good. Panggil, okey, Cikgu Ciu bagi pilihan. Pilihan pertama panggil sultan. Okey. Pilihan dua panggil Yang Tuan Besar. Pilihan ketiga panggil raja. Yang mana? Yang mana panggilan untuk pentadbir Negeri Sembilan? Yes, very good. Yang Tuan. Yang di-Pertuan Besar pun betul. Very good. Okay, good. So, bingo lah. Objektif tercapai. So, guys. Macam mana kita nak kekalkan kedaulatan negara kita di masa sekarang? Bagaimana? Okay, kita tak perlu fikir. Sama-sama kita buat. Okay, good. Jadi Pertuan Besar. Okay, tahniah anda. Very good. Okay, kita pergi kepada jawapan. So, jawapan anda, macam mana nak kekalkan kedaulatan? Macam mana nak kekalkan kedaulatan? Okey, kalau short, make it short. Kedaulatan bermaksud negara yang merdeka. Negara yang merdeka. Tanpa gangguan kuasa asing. Okey, so yang pertama, kita kena, pemimpin kena memupuk semangat cinta akan negara. We love our country. Itu yang pertama. Untuk pastikan negara kita merdeka. Pemimpin menunjukkan semangat patriotisme. Apa maksud patriotisme?
semangat cinta akan negara, guys. Patriotisme bermaksud semangat cinta akan negara. So kita faham point dulu sebelum kita nak jawab. Okay, next. Okay, macam mana kita nak sayang negara kita? Menunjukkan sikap sanggup berkorban kepada negara. Okay, kakak semua, abang semua. Kalau di Jepun panggil apa? Semangat apa? Ingat lagi tak? Kakak, abang, form 4, form 5. Kalau di negara Jepun sikap sanggup berkorban kepada negara panggil apa? Oh, lajunya. Semangat kepada, okay, tahniah adik dua cempaka putri. Okay, very good. Bawatarini form 4, Isharini, Kawitini, semangat Bushido. Kalau siapa yang suka tengok anime, you know this, Bushido. Semangat berkorban untuk negara. Negara first, second ourselves. Itulah semangat Bushido. So kita pergi lagi. Macam mana nak kekalkan kemerdekaan kita? Nawin Kumar. Okay, good. Thank you Nawin Kumar. Okay, mungkin tersalah tekan. Okay, lepas tu yes, Nawin Kumar, tutup mic. Nawin Kumar. Okay, sekejap saya pause masalah. Okay, kita sambung. Semangat Bushido ni ialah semangat sanggup berkorban kepada negara. Dan macam mana kita nak tingkatkan semangat cinta akan negara? Macam mana? Tingkatkan semangat cinta akan negara. Macam mana tu? Kita kena menganjurkan apa? Menganjurkan, membuatlah. Menganjur ni buat. Nganjur ni buat apa? Buat sambutan bulan kebangsaan. Kalau kamu tengok semasa sebelum COVID lagi, Cikgu Chiu bersama guru-guru SMK DSN ada melaksanakan bulan kemerdekaan untuk hias kelas dan kempen cintai negara. Untuk meningkatkan cinta akan negara, semangat cinta akan negara. Okey. So kita pergi lagi. Kedaulatan negara dikekalkan melalui peranan pemimpin yang menyemai. Apa maksud menyemai? Menyemai ni tanam. You know tanam? Tanam ataupun practice. Practice sikap cinta akan negara dalam kalangan rakyat. Pemimpin ni nak pastikan semua rakyat ni ada nilai cinta akan negara. Itulah pemimpin yang bagus. Okey. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kepentingan nilai patriotisme. Apa maksud patriotisme? Okey, tulis di ruangan komen anda sebelum Cikgu Chiu hurai. Okey. Bu Rash. Angkat tangan. Kenapa? Nak nasi ayam daripada Cikgu Chiu. Tersalah tekan tu. Okey, tak apa. Okey. Okey, good. Kawitini, Kisharini. Nilai patriotisme ini bermaksud, okey, Bawatarani, Kakin, Siti Novatana. Okey, Taijuan kalau bahasa Cina dia Ai Guo Jingsen. Ai Guo Jingsen is semangat cinta akan negara. Bagus, well done. Putri Novahana, semangat seseorang cinta terhadap negara. Very good. Titi. Okey, Santana cinta negara, cinta akan negara. Dia ni semangat cinta akan negara. Okey, betul. Semangat cinta akan negara. Okey. Macam mana nak mengamalkan semangat cinta akan negara ini? Boleh bagi isi dalam ruangan komen. Okey, saya dah dapat Tiago betul tak? Kalau salah, betulkan cikgu. Berbangga. Okey, berbangga sebagai rakyat Malaysia. Yes, kita kena proud. We should proud as a Malaysian. Okey, Cikgu Chiu akan baca satu-satu, jangan risau. Berbangga sebagai rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Okey.
Mengukuhkan perpaduan, yes. Cinta akan negara, yes. Kawitini, menghormati perlembagaan negara, headshot, very good Kawitini. 1 bintang untuk kamu. Bawatarani, membanggakan diri, membanggakan negara dengan kejayaan, yes. Meningkatkan imej negara, Bawatarani cakap, very good. Putri, no fahana, menjaga nama baik negara, yes. Rasmita, cinta akan negara, yes, betul. Semua betul. So Cikgu Chiu tulis sini, berbangga sebagai rakyat Malaysia, ikut perlembagaan ataupun ikut undang-undang, ikut undang-undang. Minta maaf, tulisan cikgu ni tak cantik sikit. Lepas tu cinta akan negara, cinta akan negara. Berapa poin dah kamu dapat? Dah 3 poin guys. Hebat kamu, bagus. Nombor 4 apa dia? Nombor 4 meningkatkan imej negara, meningkatkan imej negara. Macam Bawatarani cakap, macam apa ni, Putri cakap, meningkatkan imej negara. So ada 4 poin dah guys. So 4 markah macam mana? Nanti kita akan tengok satu persatu. Next. Okey, kita tengok tadi ini jawapan cadangan, jawapan cadangan Cikgu Chiu. Jangan jawab point form. Cikgu Chiu dan panitia sejarah tak benarkan guna point form. Tetapi nota, okey, Bawatarani, Putri, salah orang cikgu, salah orang, Putri Nofahana, okey, betul okey, tak apa. So tahniah yang komen tu, Cikgu Chiu sangat respect, sangat hormat anda sebagai murid Cikgu Chiu ni, sebab you all cuba menjawab itu. Cikgu Chiu nak, tolong jangan guna point form. Nota boleh guna point form, tetapi dalam exam please guna ayat, please, ayat penuh, ayat. Tolong ayat. Okey, bersatu padu, macam kawan kamu cakap perpaduan, bersatu padu ni perpaduan, mewujudkan negara yang aman, ikut perlembagaan, very good, menjadikan negara maju dengan makmur ni sama, meningkatkan ekonomi, makmur itu maju, kemudian meningkatkan imej negara, very good, ada. Mewujudkan negara yang stabil, very good, Next. Okey, jangan lari dulu, Jangan lari dulu, tak habis lagi, Okey, so kelas ambulans sejarah ini sehingga di sini, So kita akan sambung kelas minggu depan, hari Selasa, Jangan lari dulu untuk murid-murid yang ada, So sekian, terima kasih. Jangan lari.